Assalamualaikum. Hai, saya Suryati dari Suryati Homeopati. Okey, saya berpengalaman selama lebih 20 tahun dalam merawat pesakit lah, terutama sekali alahan, dan saya cuba membantu bagi mereka yang hendak dibantu dalam masalah alahan. Masalah alahan ni kadang-kadang akan mengakibatkan kita rasa malu, rasa segan, rasa tak senang, tak selesa, gatal mata, hidung, telinga, tak boleh makan seafood, kadang-kadang bersin yang kuat dan sebagainya. Tapi hari ini saya nak kongsi faktor kesembuhan ni. Maksudnya selain daripada kami bagi remedi homeopati, Suryati Homeopati juga sangat-sangat menekankan pengambilan air yang cukup. Yang ni selalunya pesakit kami punya klien sangat-sangat tidak suka kalau saya kata kena minum air yang cukup, sebab kita terutama sekali masyarakat Melayu tidak dilatih dan tidak kurang sangat memberi penekanan kepada pengambilan air, kan. Sedangkan kita tahu bahawa penciptaan Allah pada mulanya pun adalah air dulu, dan keperluan air dan sebahagian besar daripada tubuh juga merupakan air. Jadi kita kadang-kadang kita kurang ataupun kita terlepas pandang lah, bagi saya lah. Terutama sekali kita rasa kita air tak sedap, alasan dia air tak sedap, tekak pahit, alasan macam-macam lagi lah. Saya pun kadang-kadang anak tak nak minum. Saya kata selalunya alasan saya lah. Bagi saya, saya ni kalau klien saya yang memang dengan saya sangat-sangat faham lah, saya sampai satu peringkat apabila pesakit saya punya klien kata kena minum air, dia kata saya tak boleh. Lepas tu saya kata kalau tak nak minum air, saya tak akan bagi apa pun ubat. Kadang-kadang pesakit saya terkejut lah, sebab bagi saya kesembuhan itu dia ada faktor dia. Faktor utama dia air, dan sangat-sangat murah. Bukan susah pun. Kadang-kadang anak kita, kita boleh kita selalu terlepas pandang bahawa diri kita merupakan amanah daripada Allah. Yang tu kebanyakan kita memang terlepas pandang. Yang keduanya, kalau kita boleh latih anak kita dari kecil, dan kita sendiri pun kita kata, tak nak lah, kencing ni kotor. Lepas tu kita pergi basuh bersih-bersih, dan anak kita menangis macam mana pun, kita akan cuci punggung dia walau apa keadaan sekalipun. Betul tak? Tapi kita tak latih diri kita untuk minum air. Sedangkan itulah yang nak membersihkan sistem tubuh kita, keperluan tubuh kita. Kalau kita tengok, kalau kita nak bagi yang paling simple, yang paling mudah, kalau kita tengok lah, pokok kita siram dengan air kopi, boleh hidup. Tapi bagaimana? Kan, kalau kita tengok pun alam kita kan, Allah tak turunkan air yang berwarna, kecuali Allah bagi azab, betul, wallahualam lah kan. Tapi semua air yang bersih, berapa banyak Allah turunkan semua benda yang air yang bersih. Kalau kita masak pun kita perlukan air yang bersih. Kalau kita basuh, kita perlukan air yang bersih. Jadi tolonglah, saya ini adalah saya rasa saya bagi tips. Kebanyakan kita terlepas pandang, dan sekarang ni musim PKP ni adalah ibu-ibu, bapa-bapa, orang-orang kita, inilah masa kita dan ruang kita untuk merawat diri kita dengan keadaan yang sangat murah dan sangat-sangat mudah. Cuma selalunya alasan dia kalau minum air banyak, kencing kerap. Lepas tu ada fakta mengatakan bila kencing kerap, kita ada masalah itulah ini. Itu kalau kita ada masalah kencing kerap dan kita kurang minum air. Tapi minum air yang betul-betul cukup. Contohnya kita kata orang dewasa, kita dari dulu kita telah ditekankan minum air 8 gelas sehari. 8 gelas sehari bermakna adalah lebih kurang 2 liter sehari. Kita kena minum 1 gelas bersamaan 250 ml. So jadi kita kena minum. Benda ni kalau kita tengok, bukanlah kata saya ni resis ke apa. Kalau kita tengok dari masa saya sekolah dulu, bagaimana orang-orang Cina, orang-orang bangsa Cina ni dia rajin minum air. Dan kalau kita tengok, dia kata kita minum air, kita kata kita asal nak pergi kencing je. Kalau cikgu-cikgu perasan tak, kalau siapa-siapa cikgu lah apa kan,
orang pelajar-pelajar Cina bagaimana dia bawa air ke sekolah? Bagaimana dengan berbanding dengan pelajar-pelajar Melayu? Dia minum air. Ada tak dia setiap 5 minit pergi ke toilet? Tak kan? Jadi sekali kita sekarang ni, apabila sistem badan kita dah seimbang, insya-Allah dia tak akan kerap ke toilet. Jadi itu yang saya pada tahap awal ni, sebab tu saya kata tadi, ini adalah masa yang paling baik untuk merawat kita dan latih diri kita minum air. Maksudnya, okey, minum air. Janganlah kalau kita minum air, mula-mula kita minum air 500 ml, 2 gelas ke, 1 gelas ke, tiba-tiba kita nak minum 2 liter. Sebab kita tahu orang dewasa kena minum air minimal 2 liter sehari. Tak boleh. Jadi kita kena latih badan kita daripada 500 ml, kita tambah jadi 550 ml ataupun 600 ml ataupun 2 gelas, atau kita tambah sedikit demi sedikit sehingga badan kita sesuai. Dan ada couple punya klien tu sehingga dia ada masalah suka sakit kepala dan dia tak boleh kontrol diri dia. Dia kata kan, dia akan pening, dia akan pusing. Lepas tu saya kata minum air lah. Dia kata dia minum air, dia kata bila makan nasi je dia minum air. Yang lebihnya dia kata tak sedap. Alasannya tak sedap, tapi teh tarik minum boleh banyak. Dia kata air lain tak apa, dia kata. Tapi akhirnya apabila dia buntu, dia datang kepada saya kata okey, saya kata cik, dia ni adalah seorang ketua jabatan di ketua jabatan di jabatan kerajaan lah, memang orang besar lah kan. Lepas tu dia kata bila minum air banyak, dia kata kan, satu hari dia call masa dia meeting. Dia kata saya langsung tak boleh handle meeting ni. Dia kata saya kencing. Dia kata every 5 minit, dia kata saya punya buah pinggang out ke. Saya kata tuan haji, saya kata baguslah, saya kata kan. Tak boleh handle meeting ni hari ni. Dia kata macam mana, dia kata. Saya kata tuan haji hari Minggu semalam, kenapa tuan haji tak latih minum air? So hari ni, dia kata pagi ni saya minum baru 1 liter. Dia kata every 5 minit, dia kata. Saya kata bagus. Dia kata buah pinggang you bukan masalah, saya kata kan. Lepas tu Allah tak kan, dia tak cerita pun dengan saya yang dia ada masalah-masalah penyakit yang lain. Lepas tu apabila saya paksa juga minum air, dia kata kena ke minum? Saya kata kena. Saya kata carilah masa macam mana pun, sebab berat badan dia lebih kurang 75 kilo. Jadi dia kena dalam 3 liter air macam itulah. Saya kata cuba dapatkan 2 liter dulu minimal, saya kata kat dia. Lepas tu dia dalam masa seminggu, dia bagi tahu saya. Dia kata dia kata kan, air rasa ringan lah. Dia kata sendi air pun dah okey lah. Dia kata tuan haji minum banyak mana? Saya force macam you cakap tu lah. Dia kata saya habis saya cuba dapatkan 2 liter. Saya disiplin. Dia kata 2 liter 3 liter. Saya come out dapat 3 liter. Saya kata sendi saya pun dah kurang sakit. Dulu nak semayang pun rasa susah. Dia kata kan, dan pening dia memang tak ada. Saya bagi sistem badan je masa datang kepada saya. Jadi memang kita boleh tengok lah. Saya ada pengalaman dengan anak-anak ni kan. Sebab saya memang ada anak angkat. Jadi bila dia ada masalah, mesti datang kepada saya tu dengan masalah kudis yang teruk, yang benah-nanah kan. Bila saya kasi minum air, saya kata minum. Saya tak tahu dan saya tak monitor banyak mana dia minum. Lepas tu saya tengok tak berkurang. Lepas tu saya tanya dia. Lepas tu saya kata okey, saya tahu budak-budak kan, masa tu baru umur 8 tahun 9 tahun macam tu kan. Okey, Umi nak tengok, saya kata banyak mana kamu minum? Dia kata minum. Dia kata okey. Saya kata okey, kalau kamu minum banyak tu okey. Saya kata okey, saya sediakan air kat dia 1.5 liter sebab badan dia besar. Saya kata Umi nak tengok kamu habiskan hari ni. Dia tak boleh habis. Saya kata selama ni kamu minum banyak mana? Dia kata 2 gelas saja sehari. Okey, sikit saja. Saya kata 2 gelas macam tu lah. Saya kata sekarang ni kalau kamu tak nak minum air, tak payah ambil ubat. Umi tak peduli kalau kamu nak potong kaki ke, whatever ke, Umi tak ada masalah. Kalau kamu teruk, Umi hantar kamu pergi hospital. Itu saja. Dia kata kan. Lepas tu saya kata Umi tak nak peduli lah. Saya kata sekarang ni jangan nak mengadu kat Umi sakit lah, gitulah, ginilah. Dia kata itu Umi tak mendengar apa saja. Saya kata alasan. So dan Allah bagi bila dia paksa minum air, dia kata apa alasan? Dia kata Umi asyik kencing je kita ni. Dia kata. Saya kata benda tu biasalah, proses untuk bersihkan. Saya kata sekarang ni kalau kamu minum air tak kencing lagi, masalah badan kamu bengkak. Saya kata bengkak air apa semua, sekarang ni bila kamu kencing bermakna badan kamu okey. Lepas seminggu memang kita nampak nanah dia berkurang apa semua kan. Saya bagi ubat dia balik apa semua,
Tak lama, Allah bagi memang sekejap. Dan bayangkan kudis tu hampir di kaki tu hampir hingga ke lutut. Punya teruknya kan. Jadi pengalaman saya dengan air ni memang sangat-sangatlah. Setiap tolonglah bagi saya. Kalau you makan ubat banyak mana, selalu saya cakap dengan customer saya lah. Kadang-kadang bahasa saya ni, kalau saya dah 20 tahun kan, kadang-kadang saya letih nak bercakap, kadang-kadang saya terlepas juga. Saya kata, kalau puan, cik minum ubat, makan ubat selori pun, kalau air tak ada, macam mana? Lepas tu duduk salahkan ubat tak sembuh lah, gitu ginilah. Saya kata itulah yang paling murah. Susah sangat ke saya kata nak minum air? Dia kata tak sedap. Saya kata apa benda yang sedap atas muka bumi ni? Kalau sakit teruk sedap ke? Saya kata duit banyak tapi sakit. Allah bagi kita air ni, tolonglah saya kata. Saya pesan sungguh-sungguh, siapa pun di antara kita tolong beratkanlah air kosong. Saya ada satu orang pesakit yang agak kronik, dan apabila dia nak pergi toilet setiap pagi, dia kata apabila dia perlukan untuk macam laxatif lah untuk buang air. Kadang-kadang dia makan prebiotik. Kalau tidak, dia kata memang tak boleh buang air. Saya kata macam ni lah, dia seorang klien saya berbangsa Cina. Saya kata macam ni lah. Saya kata you kena minum air konsisten. Saya kata bangun pagi you kena minum, sebelum breakfast you kena habiskan 1 liter. And then the rest of the day you kena habiskan another 1.5 liter. Saya kata kat dia macam tu. Dia kata ayo tak boleh lah. Dia kata 1.5 liter pun susah mau habis. Saya kata kalau you tak nak minum macam ni, saya kata saya tak boleh tolong you. Okay, saya kata kat dia kan. Saya kata tolong dengar cakap saya untuk sebulan sahaja. Dan you akan tengok. Kalau tak ada improvement, okay, that's it. Saya kata cukup. Saya kata kat dia. Dan Allah bagi masa bulan lepas, masa untuk ambil repeat ubat kali yang bulan kedua. Dia kata memang, dia kata terima kasih banyak-banyak kat saya. Dia kata sebab dia kata masalah, dia kata untuk dia ke toilet pagi-pagi dah selesai, dan dia tidak perlu ambil laxatif, dan dia tidak perlu ambil prebiotics untuk diri dia. Itu rezeki dia lah, sebab dia seorang walaupun dia masih lagi, walaupun dia dah berkahwin, tapi dia masih lagi muda, tapi dia ada masalah yang agak kronik lah dalam masalah dia kan. Okey. Jadi satu lagi cerita, ada satu cerita seorang makcik ni lah. Dia kebetulan saya kenal dia, dan memang anak dia minta saya datang melihat mak dia. Dia ni akan bila bangun aja dia akan pusing. Dia kata tak boleh bangun, kejam mata, nak solat macam tu, nak pergi ke toilet susah, dah 2 minggu jadi macam tu. Lepas tu ubat banyak, saya tengok atas meja, wow, ubat banyak saya kan. Tapi dia kata dah 2 minggu mak dia tak boleh bangun, kejam mata, hidup dia kejam mata macam tu. Bila bangun, 2-3 orang nak pergi toilet, 2-3 orang kena ni. Lepas tu air sikit je, saya kata banyak mana minum air? Dia kata macam mak tak nak minum air, sebab dia kata kalau minum air kencing banyak, dia kata kencing kerak. Saya kata kat dia, saya kata kalau nak tanya saya kata datang bawa sini jumpa saya, tanya saya kata suruh minum air. Saya kata minum air banyak. Makcik tu kata gitulah ginilah anak dia. Saya kata macam ni, saya kata saya tak minta lama, saya kata saya minta 3 hari. Kalau tak ada perubahan, saya kata okey, saya katakan. Sebab ubat dah ada dah, ubat banyak dah, saya kata. Tapi tolong bagi minum air, saya kata sekarang ni mak minum 1 cawan, bermakna lebih kurang 100 ml, 150. Saya kata cuba tambah, saya kata tambah, saya kata sebab makcik tu kurus je. Saya kata okey, tambah dapatkan 1 liter dalam masa 3 hari. Saya kata kat dia kan. Hari yang ketiga tu, mak dia dah boleh duduk dekat tepi katil. Walaupun masih pusing, tapi dah boleh duduk. Kan, dia beritahu kat saya. 2 minggu selepas itu, mak dia dah boleh pergi ke toilet sendiri. Walaupun masih tak berdiri. Saya tak bagi apa-apa treatment pun. Saya tak bagi ubat, sebab ubat dah banyak dah atas meja dia. Saya kata kat dia, jadi itulah. Saya kata tolonglah. Saya kata benda ni, air is the cheapest. Sangat-sangat murah dan semua orang boleh ditolong. Kalau you all boleh buat minum air macam-macam, minum air cappuccino lah, kopi lah, teh tarik lah, for everything tu, boleh. Yang tu untuk nikmati hidup. Tapi you all ada jawapan tak dengan Allah ke akhirat untuk jaga diri yang Allah amanahkan? Tolonglah, latihlah anak-anak kita minum air. Inilah masa dia. Memanglah kencing kerap kalau ni.
Kalau dah kata memang rasa susah sangat, memang itulah air yang paling murah dan inilah cara kita nak merawat. Dan bulan Ramadan nanti saya pesan sungguh-sungguh tolong cukupkan air, bukan susah pun. Yang penting disiplin kita, matlamat kita kena jelas bahawa ini adalah tanggungjawab kita dan Allah akan tanya setiap amal dan perbuatan kita kan. Dan saya minta sangat, banyak sangat cita-cita saya kalau saya nak cerita bab air ni dengan pesakit, dengan saya punya klien ni yang bergaduh-gaduh pun ada. Kadang-kadang langsung ada yang kering tekak ni dah dekat 10 tahun dia tak boleh makan nasi. Bila makan nasi rasa macam ketat di leher. Bila saya tanya, dia kata saya tak boleh minum air manis. Saya tak boleh minum air kosong. Saya kena minum air yang ada warna. Dan saya tak boleh minum air banyak. Lepas tu saya kata syarat, saya kata untuk ambil rawatan dengan saya, kena minum air yang cukup. Kalau encik tak nak minum air yang cukup, saya tak nak bagi apa pun rawatan. Terdiam dia. Cik dah pergi banyak-banyak tempat kan dengan masalah encik. Saya kata kat dia macam tu. Saya agak bertegas dan memang siapa pun tahu selama 20 tahun lebih ni, inilah saya punya ni. Sebab saya buat kerja untuk insya-Allah untuk fardu kifayah. Saya bukan buat kerja untuk buat kerja gila-gila untuk bantu orang. Bagi saya ada matlamat yang jelas untuk membantu kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan tak kiralah walaupun dia bukan bangsa, bukan Muslim atau yang Muslim terutamanya. Yang penting kita untuk ibadah kita kepada Allah. Bila kita sihat dengan sebenarnya kita ada jalan yang mudah. Kenapa kita cari jalan yang susah? Kan? Okay, sekian perkesan saya dan saya minta maaf seandainya saya silap. Tapi ini apa yang saya praktis selama ni dan saya nampak hasilnya. Jadi kalau ada apa-apa kebaikan, tolong PM saya. Boleh PM saya, cuba bantu setakat yang saya mampu. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum.